Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang kita boleh lihat sendiri bagaimana pembangkang semakin terdesak nak jatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Di mana-mana pelusuk, di mana-mana sisi, di mana-mana tepian jalan, di mana-mana sudut negara, mereka berhimpun nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Mereka benar-benar terdesak. Sebenarnya menurut pemerhatian para penganalisis politik dan pengulas politik, bukan karena mereka uh, bukan karena Anwar Ibrahim lemah sebenarnya dalam pekerjaan atau menjalankan tanggung jawab sebagai Perdana Menteri. Beliau bekerja keras, tetapi Perikatan Nasional Pembangkang dan beberapa pemimpin lain sebenarnya sudah terlalu terdesak untuk mau meneruskan Anwar Ibrahim. Karena mereka tahu, kalau Anwar Ibrahim tak tumbang-tumbang sampailah pilihan raya nanti, memang Perikatan Nasional akan hancur habis dalam parlimen. Karena kita sudah terangkan sebelum ini, lebih daripada 15 atau 21 parlimen, kerusi parlimen termasuk kerusi parlimen Pago milik Muhyiddin Yassin bakal dirampas oleh gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Sudah tentu kalau Pakatan Harapan Barisan Nasional meneruskan kerjasama mereka dalam pilihan raya akan datang, ramai pemimpin-pemimpin besar dalam dalam Perikatan Nasional akan hanya tinggal kehilangan pekerjaan. Menganggurlah mereka kerana hilang kerusi. Antaranya Pago dan banyak lagi lah. Dan mereka sedar tentang realiti itu. Cuma walaun yang tak sedar-sedar. Pembangkang kini semakin terdesak nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Macam-macam cara dah mereka guna. Fitnah dah dibuat. Apalagi fitnah dah jadi serupa macam nasi. Hari-hari kena buat, kata Norman Daud. Dari cerita yang tak masuk akal, sampailah sanggup heret isu perkauman dan agama. Tak cukup dengan itu, nak berdemo pula ajak orang paksa Perdana Menteri Anwar Ibrahim letak jawatan. Walaupun saya rasa itu sebenarnya lebih kepada nak kumpul dana bagi menghadapi PRN Sabah pada bulan 9 nanti. Wow, betulkah seperti yang didakwa oleh Norman Daud ini? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya ingin perkenalkan kepada Anda semua, ini berita baik untuk Anda. Jangan lepaskan berita baik ini. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit, kita tak sembuh daripada penyakit, kita senang kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak kuat lagi, kita sukar untuk sembuh daripada penyakit. Tapi apabila imun badan kita menjadi kuat, menjadi seimbang, semua jenis penyakit boleh sembuh dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita lah yang melawan penyakit daripada dalam. Dan untuk pengetahuan saudara-saudari yang menonton video ini, terapi imun ini diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, lulus KKM, halal dan merupakan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran dan perubatan abad ini. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan malu-malu untuk menyatakan diri Anda, kerana apabila Anda bertindak, itu jalan penyelesaian kepada masalah kesihatan Anda. Cepat dapatkannya. Baiklah saudara-saudara sekalian. Setakat ini dengan izin Allah, segala percubaan satu pun tidak berhasil. Itu yang pasti. Mereka berusaha macam mana pun, melalak, melolong, atau menjerit-jerit, atau apapun mereka lakukan rancangan, kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, pasti semuanya tidak akan berhasil. Apa yang ramai tak perasan ialah Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim sebenarnya sedang membawa negara ini ke arah yang lebih stabil. Walaupun dunia tengah berdepan krisis ekonomi dan ketegangan geopolitik. Dalam keadaan tak menentu macam ini, Malaysia masih boleh kekal tenang. Pelabur masih datang, nilai ringgit mula stabil.
Inflasi terkawal, benda-benda ini bukan berlaku sendiri, tapi hasil perancangan dan langkah yang tersusun dan juga dengan izin Tuhan. Allah, itulah yang sebenarnya buat pembangkang panik. Mereka mula jadi panik dan tidak keruan. Macam-macam mereka rancang tapi semuanya tidak menjadi. Daripada sekretariat kepada payung besar, payung kecil, payung sederhana besar, sederhana kecil, gabungan NGO dan sebagainya. Semuanya tidak keruan dan tidak teratur, seakan-akan tidak menjadi-jadi. Karena mereka tahu, pembangkang tahu kalau Perdana Menteri ke-10 terus dapat masa dan ruang untuk jalankan kerja dia, makin lama makin kuatlah sokongan rakyat. Dan bila rakyat mulai yakin peluang mereka untuk ambil alih kerajaan nanti akan makin tipis. Sebab itu sekarang ini kita nampak mereka main isu perkauman, main naratif kononnya. Negara ini tak selamat di bawah pentadbiran sekarang. Padahal realitinya banyak benda dah mula berubah ke arah yang lebih baik. Kalau disenaraikan apakah yang menjadi lebih baik, terlalu banyak senarainya sampai beribu-ribu. Tapi kalau disenaraikan apakah yang tidak baik, hampir satu pun tidak berjaya kita jumpai. Pelbagai inisiatif ekonomi, sosial dan pembangunan yang berterusan menjadi bukti jelas bahawa pentadbiran Anwar Ibrahim bukan sahaja fokus pada jangka pendek tetapi memiliki visi jauh ke hadapan demi kesejahteraan rakyat. Apa yang penting sekarang, kita sebagai rakyat jangan mudah terpedaya. Tengok hasil bukan sentimen. Tengok langkah yang diambil, bukan cerita yang disebar. Kita perlukan kestabilan untuk marah ke depan, bukan drama politik yang tak sudah-sudah. Cukuplah masa lalu kita terpaksa menghadapi ketidakstabilan politik sehingga 3 Perdana Menteri untuk 1 penggal. Kalau semua perancangan berjalan lancar, tidak mustahil. Dalam beberapa tahun lagi, Malaysia akan jadi antara negara yang paling dihormati di rantau ini. Tapi untuk sampai ke tahap itu, kita kena berikan peluang dan sokongan kepada kepimpinan yang ada sekarang. Selagi mereka terus letak kepentingan rakyat di depan, insya-Allah, kata Norman Daud. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda jika anda setuju dengan apa yang dihuraikan tadi. Dengan tanda pagar, kami sayang Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Oke, tak nak panjang-panjang cakap, tidak mau panjang-panjang cakap, kita direct to the point. Ini yang patut difahami di sebalik pelantikan Ketua Hakim Negara yang baru. Mungkin anda menemui orang di luar sana dengan spekulasi yang kencang. Macamlah dia yang paling tahu. Paling teruk sekali, walau tiba-tiba jadi pakar undang-undang. Mereka ingat mereka lah yang paling pandai tentang undang-undang. Tiba-tiba mereka tahu macam mana nak lantik hakim, siapa yang harus dilantik, hanya berdasarkan kepada fakta separuh masak atau separuh benar. Itulah yang dikatakan hanya ceduk copy and paste. Mereka sebenarnya tak tahu apa-apa. Lebih-lebih lagi, mudahnya mereka ditipu, dibohongi oleh para pemimpin mereka yang sengaja menunggang isu tersebut. Kebenarannya ialah, akta pemilihan, akta suruhanjaya pemilihan atau pelantikan hakim sudah digunakan sejak tahun 2009. Sudah ada 5 hakim yang dilantik sejak itu. Yang menjadi persoalan ialah kenapa waktu itu tiada yang tunggang. Sebab semua orang waktu itu faham bahawa itu memang proses perlembagaan yang tak perlu dipertikaikan, tak perlu ditunggang. Tapi sekarang kenapa golongan ataupun kumpulan pembangkang diikuti oleh Mahathir menggunakan isu ini, menunggang isu ini? Kebenarannya ialah mereka
Sebenarnya tiada isu lain yang boleh ditunggang. Jadi apa saja pun tunggang sajalah. Kan lebih kurang begitulah. Ini yang patut difahami di sebalik pelantikan Ketua Hakim Negara yang baru. Ditulis oleh salah seorang pengamal undang-undang terkenal di Malaysia, yaitu Liana Marzuki. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Apabila imun badan kita secara umum dan ringkasnya mudah difahami, kalau imun badan kita lemah, kita mudah kena penyakit. Kalau imun badan kita bodoh, kita juga mudah kena penyakit. Kalau imun badan kita tidak berani bertindak melawan penyakit, tidak kuat melawan penyakit, kita tak akan sembuh-sembuh daripada penyakit, daripada yang kecil sampailah yang besar. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita, dengan adanya penemuan paling bersejarah dunia keperubatan dan kedokteran di abad ini membantu meningkatkan imun badan kita. Jadi mudah cerita, dengan peningkatan daya imun badan kita, kita mudah sembuh daripada semua jenis penyakit, kita kuat melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita yang kuat melawan. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera untuk mendapatkan konsultasi khidmat nasihat percuma. Produk ini lulus KKM dan halal. Juga diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia dan di Malaysia. Dapatkannya, jangan ditangguh-tangguh lagi. Saudara, pelantikan Ketua Hakim Negara diumumkan secara rasmi tengah malam tadi, yang di Pertuan Agong telah memperkenankan pelantikan tersebut. Pelantikan tersebut adalah seperti berikut. Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh sebagai Ketua Hakim Negara, Datuk Abu Bakar Jais sebagai Presiden Mahkamah Rayuan, Datuk Aziza Nawawi sebagai Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Majlis angkat sumpah dijadualkan pada 28 Julai di Istana Negara. Buat pertama kali dalam sejarah pelantikan Ketua Hakim Negara, seluruh prosesnya dilihat dan diskrutini secara terbuka. Daripada saringan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JAC, pengusuran Perdana Menteri, perbincangan Majlis Raja-Raja, sehinggalah perkenan Agong, semuanya berlangsung dalam radar rakyat. Kita bersyukurlah kerana pembangkanglah yang membuatkan hal ini terbongkar ataupun menjadi telus dan lutsinar. Semua orang melihatnya, tetapi pada masa yang sama telah memerangkap pembangkang sendiri sehingga kelihatan mereka sengaja dan kedapatan menunggang isu ini. Daripada itu, dan yang lebih penting, pengumuman dibuat secara rasmi oleh Istana Negara dan Majlis Raja-Raja, bukan secara bocor. Bukan bisik-bisik, tetapi diumumkan dengan penuh tertib. Dulu kita pernah dengar bagaimana pelantikan kehakiman dilakukan secara senyap-senyap. Tiba-tiba keluar sudah nama. Apapun sebelum itu kita tidak tahu mengenainya. Buktinya, kita boleh baca dalam RCI kes V.K. Lingam. Ia simpulkan Majlis Raja-Raja hanya menjadi pengesah lantikan bukan semak dan imbang sebenar. Majlis Raja-Raja hanya rubber stamp. Hari ini keadaan telah berbeza. Jika benar wujud tekanan atau percubaan campur tangan sebelum ini, sudah jadi akademik. Lantikan terkini menunjukkan institusi masih berfungsi. Semak dan imbang masih live and kicking. Dan suara rakyat melalui saluran seperti Majlis Peguam dan Badan Sivil masih memberi kesan tinggi. Dan yang paling penting, ia juga menunjukkan bahawa kerajaan madani ini, walau dikritik, masih boleh dibentuk dan ditegur bila rakyat bersuara. Itu salah satu ciri laissez evil kepada negara. Lebih selamat, pelantikan kali ini juga bukan nama-nama yang dijangka. Tiada penyambung tempo. Tiada watak favorit. Ramai anggap ini pelantikan underdog dan itu bukan perkara buruk. Dalam sistem yang sedang dipulihkan, kadang-kadang watak yang belum pernah didengar nama adalah lebih selamat dari watak di pentas utama. Namun,
Kebimbangan tetap ada. Datuk Wan Ahmad Farid pernah menjadi timbalan Menteri Dalam Negeri. Beliau juga pernah bertanding atas tiket UMNO dan pernah menarik diri dari mendengar kes berkaitan Datuk Seri Najib. Kini beliau memegang jawatan kehakiman tertinggi negara. Maka, apabila ada pengkritik menyuarakan soal potensi kecenderungan terhadap UMNO, itu bukan tuduhan liar, itu isyarat untuk kekal peka. Yang memberi sedikit keseimbangan ialah pelantikan Datuk Azizah Nawawi sebagai Hakim Besar Malaya, pernah menjadi Hakim Minoriti dan disentingkan dalam kes besar Perdana Menteri. Beliau bukan sahaja bebas tetapi dikenali dalam kalangan rakan guaman dan kehakiman sebagai tokoh yang berintegriti. Suaranya lantang, pendiriannya konsisten. Ada ciri-ciri My Lady terdahulu. Ini yang kita boleh lihat harapan di situ. Internal check and balance akan tetap berlaku. Dan ini yang kita mahu. Bukan tokoh yang disucikan, tapi sistem yang diperbaiki. Bukan keputusan yang menyenangkan semua orang, tapi proses yang boleh dipertahankan. Kita beri ruang, kita beri peluang. Kerana keadilan bukan bergantung kepada seorang personaliti, tapi keberanian rakyat untuk terus memastikan sistem berjalan atas landasan. Terus jalankan peranan kita sebagai rakyat yang bukan sekadar mengundi, tapi mengawasi dengan minda yang celik. Liana Marzuki merupakan bekas Peguam Kanan Persekutuan Jabatan Peguam Negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini akhirnya terjawab segala spekulasi, persoalan dan juga fitnah yang dilemparkan kepada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, khususnya kepada Anwar Ibrahim. Tak habis-habis Anwar Ibrahim diserang kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan semua, atas, bawah, semua pun diserang. Mereka tak henti-henti mahu Anwar Ibrahim letak jawatan. Tak tahulah apa sebenarnya niat mereka menuntut Anwar Ibrahim letak jawatan. Yang paling lantang sekali sekarang ini ialah Mahathir Mohamad bersama Muhyiddin, Hadi Awang dan juga bersama dengan Sanusi di dalam himpunan di Kedah semalam yang menyaksikan kegagalan total besar kepada himpunan turun Anwar. Lebih mengecewakan ialah mereka melakukan himpunan di negeri PAS sendiri, yang dipimpin oleh PAS sendiri, mempunyai ketua menteri sendiri, tapi yang hadir cukuplah mengecewakan. Mereka mensasarkan 30,000 orang, tapi yang hadir 3,000 orang. Dan kelihatan dalam himpunan itu semuanya orang-orang yang dah tua, yang kebanyakannya ada juga yang bertongkat dan sebagainya. Orang muda sangatlah sukar dilihat di dalam himpunan tersebut. Adakah itu hanyalah satu himpunan yang sekadar batuk di tangga ataupun berjaya? Hari ini saudara, kita ingin melihat siapa sebenarnya ketua hakim yang telah dilantik untuk kali ini. Orang kata, tak kenal maka tak cinta, sudah kenal barulah kita suka. Kenali ketua hakim negara yang ke-17. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saya juga ingin perkenalkan kepada Anda semua, ini terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang tidak kuat. Apabila imun badan kita tidak kuat, lemah dan bodoh, kita susah untuk sembuh daripada penyakit, senang kena penyakit dan amatlah sukar untuk kita pulih daripada sebarang jenis penyakit. Tetapi secara ringkasnya, apabila imun badan kita jadi kuat, semua jenis penyakit dapat dilawan oleh imun badan kita daripada dalam. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera, dan untuk makluman semua, produk ini diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia
diluluskan KKM dan halal. Dapatkannya sekarang selagi Anda ada kesempatan. Kalau ini kali kedua Anda menonton video ini, mungkin ini jalan penyelesaian kepada masalah kesehatan Anda yang diberikan oleh Tuhan. Cepat hubungi nombor telefon yang tertera. Saudara, pelantikan Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh sebagai Ketua Hakim Negara yang baharu telah diperkenankan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Wan Ahmad Farid, 62 tahun, dilahirkan di Kuala Terengganu pada 13 November 1962. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda undang-undang LLB dari University of West London dan dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada 16 Disember 2015. Selepas berkhidmat di Mahkamah Tinggi Shah Alam Kuala Lumpur dan Kota Bahru sehingga 2019, beliau dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi bermula 8 Ogos 2019 sehingga 2024 dan bertugas di beberapa tempat termasuk di bahagian kuasa khas. Kerjaya kehakiman Wan Ahmad Farid terus berkembang apabila dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan pada 12 November 2024. Tokoh kehakiman tertinggi berkenan pernah memegang jawatan Timbalan Ketua UMNO Kuala Terengganu pada 2001. Bekas Senator Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu pada Disember 2005 ini juga pernah menduduki jawatan Timbalan Menteri Dalam Negeri di bawah Kabinet Abdullah Badawi dari Mac 2008 hingga April 2009. Pada Januari 2009, beliau mencuba nasib bertanding dalam pilihan raya kecil Kuala Terengganu tetapi tewas kepada calon PAS. Itu dia identiti, kenali siapa ketua Hakim Negara yang ke-17 ini. Adakah ini pun tidak disukai oleh geng Mahathir, geng Muhyiddin dan juga Perikatan Nasional? Kita tengoklah nanti. Itulah kata Anwar. Siapa dilantik pun mereka pasti tidak suka. Lantik yang ini mereka tak mau. Lantik yang itu mereka tak mau. Semua pun mereka tak mau. Yang mereka mau, apa yang mereka maulah kan. Tapi malangnya mereka bukan kerajaan. Jadi terimalah Anda pembangkang. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.